Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian daripada kitab Minhajul Talibin. Dan kita berdoa agar Allah memberkati pengajian kita hari ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam fasal berkenaan ataupun bab yang berkenaan dengan sujud sahwi. Dan akhir sekali kita sedang membicarakan tentang kalau sekiranya seseorang itu syak tentang rakaat, sama ada dia syak pada rakaat yang ketiga ataupun yang ini dia syak ini pada rakaat ini yang pertama. Kalau sekiranya dia syak pada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga, maka kaedahnya adalah sentiasa kita mengambil apa yang kurang. Kalau dia syak sama ada dia melakukan dia pada rakaat yang kedua ataupun yang ketiga, maka dia mengambil yang kedua. Dan apabila dia naik kepada rakaat yang ketiga, dia teringat yang sebenarnya dia pada rakaat yang ketiga, maka di sini tidak ada sujud sahwi. Sebab rakaat ini yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga adalah rakaat yang pasti dilakukan. Tapi beza kalau sekiranya dia syak sama ada dia ada pada rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat, maka dia ambil yang ketiga. Apabila dia naik kepada rakaat yang keempat, dia teringat yang sebenarnya dia pada rakaat yang keempat, maka di sini kita mengatakan dia melakukan sujud sahwi. Sebab apabila dia naik kepada rakaat yang keempat, ada kemungkinan rakaat yang keempat ni adalah rakaat yang kelima. Maka disebabkan ada kemungkinan dia melakukan satu kesilapan yang boleh membatalkan salat. Kalau ia dilakukan dengan sengaja, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Maka di sini penulis mengajarkan kepada kita, bila kita mengambil iktibar syak itu hilang. Kalau syak itu hilang pada rakaat yang ketiga, tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau syak itu hilang pada rakaat yang keempat, ada sujud sahwi, disebabkan rakaat yang keempat ini merupakan rakaat ini yang lemah bagi orang yang ada syak tadi. Sebab ada kemungkinan baginya rakaat ini adalah rakaat yang kelima. Tetapi disebabkan dia sampai kepada keyakinan bahawasanya inilah rakaat yang keempat, maka disunatkan baginya melakukan sujud sahwi disebabkan syak yang wujud. Jadi ini adalah akhir sekali kita membicarakan pada minggu yang lepas. Aywa, jadi kita akan meneruskan daripada situ. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul mu'allif adamullah nafa'ihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa sahbuhu hala qudwatihi yahmiluhu imamuhu. ولو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجودا. ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد. Nah, kita lihat, kita kembali sedikit. Penulis sebelum itu mengatakan walau syakka ba'da salami fi tarki fardin lam yu'athir. Ini kita membicarakan sekali lagi. Penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu setelah dia melakukan salat dan dia ada syak yang dia mungkin ada meninggalkan rukun, maka kalau sekiranya dia syak setelah salam lam yu'athir. Penulis ini mengatakan dia tidak memberikan kesan, mengikut ini kepada pendapat al-masyhur. Dan pendapat al-masyhur seperti mana kita mengatakan dia adalah pendapat yang kuat sebab muqabilnya adalah lemah. Maksudnya di sini ada khilaf berkenaan yakni dengan adakah syak selepas salam memberikan kesan ataupun tidak. Kita ada khilaf, tetapi pendapat yang dipilih dalam mazhab, dia tidak memberikan kesan. Begitu juga kalau dia syak dalam syarat salat, seperti dia syak ini selepas ini salat, sama ada tadi apabila dia melakukan wudu
dia ada basuh muka ke tidak ada basuh muka, ataupun dia ada basuh kaki ataupun tidak ada basuh kaki, maka ini juga tidak memberikan kesan. Maka syak terhadap syarat sahnya salat tidak memberikan kesan, dan ini kita tidak ada khilaf. Tetapi berkenaan dengan syak sama ada dia ada meninggalkan rukun dalam solat, maka di sini kita ada khilaf. Tapi pendapat ini yang dipilih adalah ia tidak memberikan kesan, seperti mana penulis mengatakan di sini. Selepas itu beliau mengatakan wasahwuhu hala qudwatihi yahmiluhu imamuhu. Ini yang kita berhenti, dan ini adalah pengajian kita pada hari ini bermula di sini. Penulis ini mengatakan wasahwuhu hala qudwatihi yahmiluhu imamuhu. Kita nak faham, lihat ini kepada ibarat ni, bagaimana apa yang kita faham di sini. Penulis ini mengatakan wasahwuhu, yakni di sini penulis sedang membicarakan tentang makmum. Makmum melakukan sesuatu dalam solat, seperti dia meninggalkan sunat ab'ad, yang sunat baginya bagi seseorang melakukan sujud sahwi kalau ia ditinggalkan. Tapi yang melakukan siapa? Makmum. Makmum ini melakukan sesuatu yang kalau dia melakukan solat sendirian disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Seperti apa? Misalan, makmum tidak membaca doa kunut, makmum tidak membaca tasyahud awal, makmum tidak baca tasyahud awal, maka dia telah melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad. Adakah disunatkan baginya melakukan sujud sahwi? Ini soalannya. Jadi sekarang Imam Nawawi beliau mengatakan kalau kita melakukan salat jamaah, kita makmum, dan kita meninggalkan doa kunut. Siapa yang meninggalkan doa kunut? Bukan imam, makmum. Ataupun makmum meninggalkan tasyahud awal. Sekarang adakah disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi? Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Yani adakah kita mengatakan misalan makmum disunatkan melakukan sujud sahwi selepas salam ni imam sebab dia tidak melakukan tasyahud awal ataupun dia tidak melakukan doa kunut? Jawapannya adalah tidak disunatkan. Tidak disunatkan baginya melakukan sujud sahwi walaupun dia meninggal sunat ab'ad. Apa sebabnya? Sebabnya adalah imam menanggung kekurangannya. Ini yang penulis ini mengatakan yahmiluhul imam, yakni imam yang menanggung yang kekurangannya. Itu sebab tidak disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi. Ini yang dimaksudkan di sini. Maka beliau mengatakan wasahwuhu, yakni sahwul makmum, hala qudwatil makmum yahmiluhu imamuhu, imamul makmum. Jadi dhamir di sini balik kepada makmum. Maka tidak disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah imamnya menanggung yakni kekurangannya. Maka tidak disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi. Selepas itu penulis ini mengatakan falau dhanna salamahu. Di sini kalau kita lihat ke ibarat ini, penulis mengatakan walau dhanna, yakni zan, makmum yakni dia menyangkakan, salamahu, di sini balik kepada imam. Walau dhanna salamal imam, yakni walau dhanna salamahu, yakni maksudnya makmum menyangkakan imam sudah memberi salam. Sekarang yakni dia melakukan solat belakang imam, dia menyangkakan imam sudah memberi salam. Fabana khilafu, akan tetapi sebenarnya imam belum lagi memberi salam. Jadi makmum yang ini menyangkakan imam yang ini sudah memberi salam. Fabana khilafu, akan tetapi yang ini khilaf yang berlaku. Yang ini maksudnya berbeza yang berlaku. Imam ini belum lagi memberi salam. Fasallama, sebelum itu dia mengatakan falau dhanna salamahu fasallama. Siapa yang melakukan salam? Makmum. Jadi yang pertama sekali makmum menyangkakan imam sudah memberikan salam, fasallama. Fasallama dhamir ini balik kepada makmum. Jadi makmum menyangkakan imam sudah memberi salam, maka dia memberi salam. Fabana khilafuhu, akan tetapi yang ini sebenarnya imam belum lagi memberi salam. Sallama
ma'ahu wala sujud. Maka diwajibkan dia memberi salam ma'ahu yani balik kepada siapa lagi sekali lagi? Balik kepada imam. Yakni dia memberi salam ini bersama imam. Maksudnya salam yang pertama itu tidak sah. Tidak ada iktibar. Jadi dia melakukan salam ini sekali lagi bersama imam. Yakni maksudnya bila imam ini melakukan salam, maka dia melakukan salam. Jadi soalannya di sini adalah, adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Sekarang ini kalau kita lihat, dia telah menambahkan rukun. Dia telah menambahkan rukun ke tidak menambahkan rukun? Dia telah menambahkan rukun. Betul ke tidak? Apakah rukun yang telah ditambahkan? Dia telah menambah salam. Dia melakukan 2 salam. Dia menambahkan yang di rukun dan dia silap. Maka sepatutnya kita mengatakan disunatkan dia melakukan sujud sahwi, sebab dia telah melakukan satu kesilapan, dia telah menambah rukun. Tetapi di sini penulis ini mengatakan wala yasjud. Tidak disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Ini adalah misal kita mengatakan tadi, imam menanggung kekurangannya. Imam ini menanggung kekurangannya sebab dia melakukan ini hala qudwatihi. Hala qudwah. Yakni dalam keadaan dia sedang bermakmum kepada imam. Jadi kita membezakan, bilakah dia melakukan kekurangan ini? Adakah dia melakukan kekurangan ini dalam keadaan dia bermakmum kepada imam, ataupun dia dalam keadaan tidak bermakmum kepada imam? Maka ini berbeza hukum. Kalau sekiranya kekurangan dilakukan dalam keadaan dia bermakmum kepada imam, tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebab imam menanggung kekurangannya. Tapi kalau sekiranya dia melakukan kekurangan bukan dalam keadaan dia bermakmum ini kepada imam, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Ini akan datang. Jadi di sini penulis ini membezakan di antara melakukan kekurangan dalam keadaan seorang itu bermakmum kepada imam dan melakukan kekurangan dalam keadaan seorang itu tidak bermakmum kepada imam. Jadi misalnya tadi dia mengatakan seperti satu orang memberi salam. Dia menyangkakan imam sudah memberi salam, maka dia memberi salam. Fabana khilafuhu. Tapi sebenarnya imam belum lagi memberi salam. Sallama ma'ahu wala yasjud. Maka dia melakukan salam bersama imam dan tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi disebabkan kekurangan ini dilakukan dalam keadaan dia sedang bermakmum kepada imam. Maka imam menanggung kekurangannya. Taib. Wasahuhu ba'da salamihi. Ini keadaan yang kedua. Kekurangannya berlaku setelah salamnya imam. Setelah salamnya imam, yakni maksudnya imam ini sudah memberikan salam. Maka dia melakukan sesuatu yang menyebabkan disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Adakah imam menanggung kekurangan ini? Di sini penulis ini mengatakan imam tidak menanggung kekurangan itu. Apa sebabnya? Sebab kekurangan itu berlaku setelah salamnya imam. Yakni maksudnya ia berlaku bukan dalam keadaan dia bermakmum kepada imam, tapi setelah salamnya imam. Yakni maksudnya setelah imam selesaikan solatnya. Jadi beliau mengatakan ma'ahu wala sujuda walau zakara fi tasyahudi. Tadi saya terlompat saya terlompat. Walau zakara. Sekarang kita balik kita lihat di sini ya. Yani setelah ini penulis mengatakan falau dhanna salamahu fasallama fabana khilafuhu sallama ma'ahu wala sujud. Ini tadi kita membicarakan. Selepas itu beliau mengatakan walau zakara fi tasyahudihi. Di sini tadi saya terlompat Walau zakara fi tasyahudihi. Sekarang ini dia teringat di dalam yakni tasyahud. Tarka ruknin. Yakni makmum sekarang dia sedang melakukan tasyahud. Apabila dia sedang ini melakukan tasyahud, dia teringat yang tadi dia tertinggal rukun. Yakni misalan dia tertinggal bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama. Sekarang yakni dia pada rakaat yang keempat bersama imam. Boleh faham insya-Allah? Makmum. Apabila dia sedang melakukan tasyahud, dia teringat yang dia terlupa sesuatu rukun. Misalnya ni lupa nak baca Fatihah. Lupa yang ni nak membaca yang ni Fatihah. Maka kalau sekiranya dia teringat dalam keadaan dia sedang yang ni melakukan tasyahud,
ghaira niyati wa takbir, selain daripada niat dan takbiratul ihram. Kenapa? Sebab kalau dia teringat yang dia tidak melakukan niat, tidak sah yang ini solatnya. Sebab asalnya solatnya tidak ada. Asalnya yang ini solatnya tidak sah. Kalau sekiranya dia terlupa yang ni nak niat, yang ni misalan dia dalam tasyahud, dia teringat yang sebenarnya dia tidak niat, khalas kita mengatakan batal automatically. Sebab asalnya kita mengatakan tidak ada salat. Sama juga kalau dia syak yang ni berkenaan yang ni, ataupun dia teringat yang dia tidak melakukan takbir, maka di sini kita mengatakan tidak sah yang ni salat ni. Salat ini tidak sah sebab asalnya tidak ada salat. Sebab takbir ini adalah pembukaan bagi salat. Begitu juga dengan niat. Jadi penulis mengatakan ghaira niyati wa takbir, takbiratul ihram, selain yang daripada rukun niat dan rukun takbir. Jadi mungkin kita memberikan misal seperti bacaan Fatihah. Taib, dia teringat yang sebenarnya pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua dia terlupa nak membaca Fatihah. Jadi apa dia kena buat? Kita nak ada faham misal ini. Sekarang penulis ini mendatangkan misal. Sekarang yang misal yang didatangkan oleh penulis adalah dia teringat yang dia tertinggal apa? Rukun. Bukan sunnah, bukan sunat naba'an. Tetapi dia tertinggal rukun. Tadi kita mengatakan kalau dia meninggalkan sunat naba'an, apa jadi? Kalau makmum ini meninggalkan sunat naba'an, adakah dia melakukan sujud sahwi? Tidak. Betul ke tidak? Sebab imam menanggung kekurangannya. Tapi bagaimana kalau dia meninggalkan rukun? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi setelah dia mengatakan meninggalkan sunat aba'an, sekarang dia mendatangkan misal bagaimana pula kalau dia meninggalkan rukun. Yani misalan dia terlupa nak baca Fatihah dan dia teringat dalam tasyahud bersama imam. Adakah yakni dia terus bangun dan baca Fatihah? Tidak boleh. Sebab ini dia sedang bermakmum kepada imam. Jadi di sini yakni beliau mengatakan, kalau sekiranya dia teringat meninggalkan rukun dalam tasyahud, qama ba'da salami imamihi, maka diwajibkan ke atasnya menambah rakaat. Menambah rakaat, bukan yakni kembali kepada rukun, tetapi menambah ini rakaat. Kalau dia tertinggal yakni rukun dalam solat. Qama ba'da salami imamihi ila rakaatihi wala yasjud. Di sini kita nak kena pay attention sikit ya. Ini perkara ini dia halus sedikit. Sekarang yang dilihat ini penulis sekarang dia sedang menekankan makna ini. Makna yang ditekankan oleh penulis adalah kalau kekurangan itu berlaku dalam keadaan seseorang itu bermakmum kepada imam, tidak ada sujud sahwi, maka pertama sekali dia mendatangkan kalau dia meninggalkan sunat arba'an. Sekarang ini dia mendatangkan misal kalau dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, maka wajib dia menggantikan dengan satu rakaat. Tapi apabila dia bangun selepas salamnya imam untuk mengganti satu rakaat, adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi ataupun tidak disunatkan? Di sini dia mengatakan tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Tapi diwajibkan dia menambah rakaat ke tidak? Diwajibkan dia menambah rakaat. Tapi adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebabnya balik kepada perkara yang sama tadi kita mengatakan. Sebab kekurangan ini berlaku dalam keadaan dia bermakmum kepada imam, maka imam menanggung kekurangannya. Tetapi imam tidak boleh menanggung rukun. Itu sebab dia nak kena bayar satu rakaat. Imam tidak boleh menanggung rukun. Imam ini hanya menanggung kekurangannya. Sebab yang ini dia terlupa. Ini ditanggung oleh imam. Maksudnya tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi, tetapi diwajibkan dia menambah rukun. Dia menambah ini rakaat. Maka beliau mengatakan qama ba'da salami imamihi ila rakaatihi wala yasjud, dan tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Nah, teruskan wasahuhu ba'da salamihi la yahmiluhu falau sallama al-masbubu bi salami imamihi bana wa sajada wa yalhaquhu sahwu imamihi. Nah, sekarang ini kita lihat penulis mengatakan wasahuhu ba'da salamihi. Ini adalah misal yang ketiga. Baik, tadi ini dia mengatakan kalau dia melakukan satu kekurangan di dalam solat ini bersama imam, maka ia terbagi kepada dua bahagian. Sama ada dia meninggalkan sunat arba'an ataupun dia meninggalkan rukun.
Kalau dia meninggalkan sunat rabat, kita mengatakan tidak ada sujud sahwi. Kalau dia melakukan rukun, juga tidak ada sujud sahwi, akan tapi wajib dia menambah rakaat. Sekarang penulis ini membicarakan bagaimana kalau sekiranya dia melakukan kekurangan ini setelah salamnya imam. Setelah salamnya imam, la yahmiluhul imam. Imam tidak menanggung kekurangan ini, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Sebab dia melakukan kekurangan ini setelah salamnya imam. Sebagai misal, yakni imam yakni setelah salam dia bangun. Dan apabila dia bangun, dia terlupa nak membaca doa kunut. Maka disunatkan dia mendatangkan sujud sahwi. Berbeza kalau sekiranya dia terlupa nak baca doa kunut dalam keadaan dia bermakmum kepada imam, tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Tapi setelah salam ni imam, dia naik pada rakaat yang kedua solat subuh. Dan apabila dia naik pada rakaat yang kedua, dia terlupa nak baca sujud sahwi. Dia terlupa nak baca doa kunut. Maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Sekarang kita mengatakan imam tak boleh menanggung kekurangannya, sebab imam sudah memberikan salam. Sekarang dia tidak bermakmum kepada imam, maka imam tidak boleh menanggung kekurangannya. Ini yang penulis mengatakan wasahuhu ba'da salamihi la yahmiluhu, yakni imam tidak menanggungnya. Sama juga kalau makmum, misalnya yakni setelah salamnya imam, dia naik pada rakaat yang kedua, dia masbuk ini sebagai misal. Dia naik kepada rakaat yang kedua setelah salamnya imam. Apabila dia berada pada rakaat yang kedua, dia tidak baca tasyahud awal. Baik, adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Disunatkan ke tidak? Imam insya-Allah. Sekarang yang ni imam, yang ni masbuk ini misalan. Bila dia masuk imam pada rakaat yang keempat, jadi dia melakukan rakaat yang pertama bersama imam. Imam memberikan salam, dia naik pada rakaat yang kedua. Bila dia melakukan rakaat yang kedua, dia terlupa baca tasyahud awal. Adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Disunatkan. Maka di sini kita mengatakan imam tidak boleh menanggung ini. Kenapa? Sebab dia melakukan kesilapan ini dalam keadaan dia tidak bermakmum kepada imam. Kalau sekiranya dia bermakmum kepada imam, maka tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Ini yang penulis tadi selepas itu memberikan misal. Dia mengatakan falau sallamal masbuqu bi salami imamihi, yakni masbuk dia melakukan salam. Dia melakukan salam bi salami imamihi, yakni apabila imam ni memberikan salam, maka dia pun naik. Bana wa sajada, dia meneruskan solatnya dan dia melakukan sujud sahwi kalau sekiranya ini seperti mana tadi kita mengatakan tadi, dia melakukan kekurangan itu setelah salam ni imam. Jadi misalnya penulis ini mendatangkan dalam masbuk seperti mana kita mengatakan tadi. Misal yang didatangkan oleh penulis ada masalah masbuk, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi kalau sekiranya dia melakukan kekurangan itu setelah salamnya imam. Jadi misalnya adalah seperti misalnya masbuk. Wa yalhaquhu sahwu imamihi. Baik. Kalau sekiranya masbuk ini dia masuk. Ini adalah misal yang satu lagi misal. Bagaimana pula sekarang yang melakukan kesilapan adalah imam? Yang melakukan kesilapan adalah imam. Yakni misalnya adalah begini ya. Sekarang kita makmum. Kita masuk ke dalam solat. Imam sedang melakukan rakaat yang kedua. Yakni kita masuk. Dan apabila imam melakukan rakaat yang kedua, dia meninggalkan tasyahud awal. Imam tidak melakukan tasyahud awal. Dia terus naik kepada rakaat yang ketiga. Kita masbuk. Kita pun naik ini pada rakaat yang ketiga. Jadi apabila imam sebelum dia memberikan salam, dia melakukan sujud sahwi. Adakah diwajibkan makmum melakukan sujud sahwi? Diwajibkan makmum melakukan sujud sahwi. Sekarang ini siapa yang melakukan kesilapan? Bukan makmum, tetapi ini imam. Jadi tadi kita mengatakan kalau makmum melakukan kesilapan, tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Imam menanggungnya.
Tapi kalau kita terbalikkan, imam melakukan kesilapan, imam ini melakukan kesilapan dan imam ini melakukan sujud sahwi, maka diwajibkan ini makmum ini melakukan sujud sahwi ini bersama imam. Ini adalah dalam keadaan yang mana makmum mengetahui yang imam tadi meninggalkan tasyahud awal dan itu sebab dia melakukan sujud sahwi, maka kita melakukan sujud sahwi. Bagaimana pula kalau makmum tidak mengetahui? Sekarang ini kita masuk rakaat yang keempat. Tiba-tiba imam sebelum dia memberikan salam, dia melakukan sujud sahwi. Sekarang kita masbuk. Kita tak tahu kenapa imam ini melakukan sujud sahwi. Adakah diwajibkan sebagai masbuk melakukan sujud sahwi? Juga diwajibkan. Jadi maksudnya di sini, sama ada kita mengetahui ataupun tidak mengetahui, maka diwajibkan kita melakukan sujud sahwi kalau sekiranya imam yang ini melakukan sujud sahwi. Misal ini yang seterusnya adalah, bagaimana pula kalau sekiranya imam tidak melakukan sujud sahwi? Adakah disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi disebabkan kekurangan imam? Yakni misalan kalau imam tidak melakukan tasyahud awal dan kita masbuk, kita masuk pada rakaat yang kedua, imam tidak melakukan sujud sahwi. Imam tidak melakukan sujud sahwi. Adakah disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi? Boleh faham insya-Allah? Yani jawapannya adalah disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi disebabkan imam tidak melakukan sujud sahwi atas yakni kekurangan yang dia telah melakukan dalam meninggalkan sunat arba'an. Jadi kita lihat ini ibarat ini sekali lagi. Penulis ini beliau mengatakan wa yalhaquhu sahu imamihi fa in sajada. Ini dia memberikan misal. Fa in sajada lazimahu mutaba'atuhu. Yani sekarang imam melakukan kekurangan dalam solat dan imam melakukan sujud sahwi. Maka penulis mengatakan lazimahu mutaba'atuhu, diwajibkan dia ikut melakukan sujud sahwi. Yani imam yang melakukan kekurangan, dia melakukan sujud sahwi, maka diwajibkan makmum yang melakukan sujud sahwi. Wa illa fayasjud. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, disunatkan yang makmum yang melakukan sujud sahwi. Boleh faham insya-Allah ibaratnya? Yani wa illa maksudnya imam tidak melakukan sujud sahwi. Adakah disunatkan bagi makmum yang melakukan sujud sahwi? Maka fayasjud ala nas. Yani berdasarkan dengan pendapat ini yang dipilih adalah makmum yang melakukan sujud yani sahwi walaupun imam tidak melakukan sujud sahwi atas kekurangan imam. Makmum yang melakukan sujud sahwi. Walau iqtada masbukun biman saha ba'da iqtidaihi wa kadza qablahu fil asah. Ini seperti misal tadi saya mengatakan. Sekarang yakni masbuk, dia ikut yakni kepada imam. Dan imam melakukan kesilapan setelah dia bermakmum kepada imam. Seperti apa? Tadi misal yang pertama tadi. Yakni sekarang kita adalah masbuk. Kita masuk kepada rakaat yang kedua, qiyam. Sekarang kita sudah ikut imam, betul ke tidak? Selepas itu imam meninggalkan tasyahud awal. Jadi maksudnya kekurangan yang dilakukan oleh imam berlaku dalam keadaan kita sedang bermakmum kepadanya. Ini yang dimaksudkan dengan ba'da iqtidaihi. Yakni setelah kita bermakmum dengannya. Maka kalau sekiranya dia tidak melakukan sujud sahwi, disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah kalau sekiranya kekurangan itu berlaku sebelum kita iktida. Jadi apa dia mengatakan? Dia mengatakan biman sahab ba'da iktidaihi wa kadza qablahu. Boleh antum lihat ni semua? Antum lihat di sini, yakni kita ada qabla dengan ba'da dengan qabla. Apa beza? Ba'da iktida dengan qabla al-iktida. Ba'da al-iktida seperti apa? Tadi kita masuk ke rakaat yang kedua, lepas itu imam meninggalkan tasyahud awal. Ini ba'da al-iktida. Tapi qabla al-iktida seperti apa? Kita masuk kepada rakaat yang ketiga. Kita masuk ini kepada rakaat yang ketiga. Tadi rakaat yang kedua sebelum kita ikut kepada imam melakukan kesilapan. Tetapi ini adalah qabla al-iktida. Maka di sini Imam Nawawi dia ingin menerangkan kepada kita di mana berlakunya khilaf. Berlakunya khilaf yakni berkenaan dengan kekurangan yang dilakukan qabla al-iktida.
Ba'dal iqtida kita tidak ada khilaf. Yakni maksudnya kalau sekiranya imam tidak melakukan sujud sahwi. Imam tidak melakukan sujud sahwi. Ba'dal iqtida. Disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Ini seperti mana kita mengatakan. Tetapi bagaimana kalau imam tidak melakukan sujud sahwi qabla al-iqtida? Boleh antum bayangkan? Boleh kita faham insya-Allah? Yang ini seperti apa? Seperti tadi kita mengatakan, kita masuk kepada rakaat yang ketiga dan kita tahu imam tadi rakaat yang kedua dia tidak melakukan sujud sahwi. Tapi kita masuk bila? Kita masuk kepada rakaat yang ketiga. Selepas itu imam dia tidak melakukan sujud sahwi. Adakah disunatkan kita melakukan sujud sahwi? Boleh kita faham insya-Allah? Ini soalannya. Adakah disunatkan bagi makmum yang masbuk melakukan sujud sahwi sebelum kekurangan yang sebelum yakni dia bermakmum kepada imam tadi, yang mana imam melakukan kekurangan itu sebelum dia bermakmum kepada imam? Adakah disunatkan bagi makmum masbuk tadi melakukan sujud sahwi? Di sini ada khilaf. Kalau sekiranya kekurangan yang dilakukan oleh imam qabla al-iqtida, yakni maksudnya kita belum lagi bermakmum dengan imam itu melakukan kesilapan dan dia tidak melakukan sujud sahwi, maka di sini kita ada khilaf. Sama ada kita mengatakan disunatkan bagi makmum ataupun tidak disunatkan. Tapi pendapat yang dipilih seperti mana penulis tadi mengatakan di sini, wa kaza qablahu fil asah. Mengikut kepada pendapat yang asah, disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi walaupun kekurangan yang dilakukan oleh imam qabla al-iqtida, yakni sebelum dia bermakmum ini kepada imam tadi. Fasahihu annahu yasjudu ma'ahu summa fi akhir salatihi. Kalau imam ini melakukan sujud sahwi, maka tadi kita mengatakan diwajibkan dia melakukan sujud sahwi. Taib, soalannya adalah adakah disunatkan bagi makmum melakukan sekali lagi? Maka di sini penulis mengatakan fasahih, mengikut dari pendapat yang sahih. Pendapat yang kuat dalam mazhab. Maka dia melakukan sekali lagi. Kenapa? Sebab bila dia melakukan sujud sahwi pada kali yang pertama, itu bukan masa untuk dia melakukan sujud sahwi. Disebabkan dia masbuk. Maka bilakah tempat melakukan sujud sahwi? Dia dilakukan pada rakaat terakhir. Maka itu sebab disunatkan dia melakukan sujud. Dia melakukan sujud sekali lagi. Jadi beliau mengatakan fasahihu annahu yasjudu ma'ahu ma'al imam. Di sini balik kepada al-imam. Summa ini kadang-kadang yang terlepas ni. Okey. Summa fi akhir salatihi. Teruskan. Fa in lam yasjudil imamu sajada akhir salati nafsihi ala nasri. Kalau imam ini tidak melakukan sujud. Ni sekarang ni kita misalan ini biasa berlaku ya. Kita melakukan solat subuh misalan. Imam tidak melakukan kunut. Imam ini tidak melakukan kunut. Lepas itu dia tidak melakukan sujud sahwi. Adakah disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi? Dalam keadaan seperti ini disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Jadi penulis mengatakan fa illam yasjudil imam sajada. Yani kalau imam meninggalkan sujud sahwi, makmum disunatkan melakukan sujud sahwi akhir salati nafsihi. Akhir salati nafsihi. Apa maksudnya? Maksudnya setelah salam ni imam. Yani bila dia melakukan sujud sahwi setelah imam yang ini memberikan salam. Jadi bila imam yang ini memberi salam, sekarang dia sudah tidak ada iqtida, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Mengikut yang ala nas. Teruskan. Wasjudu sahwi wa in kathura sajdatan. Kasujudi wasujudu sahwi wa in kathura sajdatani kasujudi salati. Ini adalah berkenaan dengan sujud sahwi. Penulis mengatakan dia adalah 2 kali sujud seperti sujudnya solat. Apa maksudnya? Maksudnya semua syarat-syarat sahnya sujud sama dengan sujud yang biasa. Diwajibkan kita sujud atas sujud anggota badan, diwajibkan tumakninah, diwajibkan kita memastikan dahi kita tidak ada perkara yang menutupnya dan sebagainya. Semua syarat-syarat sah sujud hukumnya sama dalam sujud sahwi. Ini yang dimaksudkan kasujud di solat. Pada semua yang ini rukun-rukunnya. Dan kita melakukan 2 kali sajdatan. Teruskan.
والجديد أن محله بين تشهده وسلامه. Nah, ini mengikut kepada pendapat jadid. Di sini kita nak kena seperti mana kita mengatakan dulu, bila Al-Imam An-Nawawi mengatakan wal jadid, maksudnya qadim khilafuhu. Betul ke tidak? Yang ini penulis apabila mengatakan al-jadid, yang ini mengikut kepada pendapat al-jadid, pendapat yang qadim berbeza. Yang ini maksudnya ada khilaf di antara dua qaul yang Imam Syafi'i. Maka pendapat yang dipilih di sini, pendapat al-jadid yang dipilih di sini, bilakah kita melakukan sujud sahwi? Kita melakukan sujud sahwi di antara tasyahud dengan salam. Yakni kita melakukan sujud sahwi habis tasyahud dan sebelum kita melakukan salam. Tak kira sama ada kita melakukan sujud sahwi disebabkan kita meninggalkan sesuatu ataupun kita menambahkan sesuatu. Tetapi berbeza dengan pendapat qadim. Al-Imam Syafi'i dalam pendapat ini qadim, dia membezakan di antara melakukan sujud sahwi disebabkan meninggalkan sesuatu dan melakukan sujud sahwi disebabkan menambahkan sesuatu. Apa maksud dari meninggalkan sesuatu, menambahkan sesuatu? Seperti apa? Meninggalkan sesuatu seperti apa? Meninggalkan sunat arba'ah, misalan meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan doa kunut. Ini adalah misal kita mengatakan meninggalkan sesuatu. Bagaimana pula dengan menambahkan sesuatu? Seperti menambah ini rakaat, menambah ini rukuk dengan tidak sengaja, menambah kita mengatakan sujud dan sebagainya. Jadi pendapat qadim membezakan sama ada kekurangan itu disebabkan kita meninggalkan sesuatu ataupun menambahkan sesuatu. Kalau sekiranya kita meninggalkan tasyahud awal, maka pendapat qadim ini mengatakan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sekiranya kita menambahkan sesuatu, sujud sahwi selepas salam. Maka pendapat al-qadim membezakan kekurangan yang dilakukan. Kalau kekurangan itu meninggalkan sesuatu, bila dilakukan sujud sahwi, dilakukan sebelum salam. Tapi kalau dia menambahkan sesuatu sebagai misal, yakni dia menambah rakaat yang kelima misalan. Selepas dia naik kepada rakaat yang kelima, dia teringat, ini adalah rakaat yang kelima, saya silap, cepat-cepat dia turun balik pada rakaat yang keempat. Di sini kita mengatakan disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Tapi bila dia melakukan sujud sahwi setelah salam, ini mengikut kepada pendapat al-qadim. Tetapi pendapat al-jadid tidak dibezakan. Sama ada kita meninggalkan sesuatu ataupun kita menambahkan sesuatu, sujud sahwi tetap di antara baina tasyahud wa salam. Di antara ini tasyahud ini dan salam. Maka di sini penulis ini mengatakan ikut kepada pendapat al-jadid. Jadi pendapat al-qadim khilafu. Pendapat al-qadim ini berbeza. Begitu juga dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki sama yakni hukumnya dengan pendapat qadim mazhab Syafi'i. Yakni dalam mazhab Maliki juga mereka membezakan sama ada kita meninggalkan sesuatu ataupun menambahkan sesuatu. Kalau kita meninggalkan sesuatu, kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita menambahkan sesuatu, kita melakukan selepas ini salam. Dan berbeza dengan mazhab ini Hanafi. Mazhab ini Hanafi, mereka tidak membezakan kedua ini, akan tetapi mereka melakukan sujud sahwi selepas salam. Jadi kita ada berapa pendapat di sini? Pertama sekali kita ada pendapat al-jadid, qaul al-jadid yang kita mengamalkan. Kita tidak membezakan. Pendapat yang kedua adalah pendapat al-qadim dan mazhab Maliki, yang mana mereka membezakan di antara meninggalkan dan menambahkan. Pendapat ini yang ketiga adalah pendapat dalam mazhab Imam Hanafi. Mereka juga tidak membezakan, akan tetapi mereka melakukan sujud sahwi selepas salam. Ini adalah beberapa yang khilaf di antara mazhab dan juga ini pendapat. Hatta dalam mazhab Syafi'i kita ada khilaf. Qaul Imam Syafi'i sendiri kita ada dua qaul. Tetapi pendapat ini yang dipilih adalah pendapat al-jadid. Beliau mengatakan wal jadidu anna mahallahu baina tasyahudihi wa salamihi. Nah, teruskan. Fa in sallama amdan fata fil asahhi. Fa in sallama amdan fata fil asah. Maksudnya sekarang satu orang dia tahu dia ada sujud sahwi tapi dia sengaja tak nak lakukan. Sallama amdan, dia assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka adakah dia boleh kembali kepada sujud sahwi? Tidak boleh. Kenapa? Sebab dia sengaja memberikan salam sedangkan dia mengetahui yang dia ada sujud sahwi. Berbeza kalau sekiranya dia terlupa.
yakni satu orang ini dia terlupa nak melakukan sujud sahwi. Jadi dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas itu dia teringat yang saya ini ada sujud sahwi. Adakah dibolehkan dia kembali kepada solat untuk melakukan sujud sahwi? Dia boleh kembali kepada solat. Ini akan dibahaskan selepas ini. Ala kulli hal, penulis mengatakan dibolehkan dia kembali kepada solat dengan syarat tidak terlalu panjang masanya, ataupun dia belum lagi melakukan perkara yang membatalkan solat, ataupun dia belum lagi memegang najis dan sebagainya. Dia boleh dia boleh kembali kepada solat dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Jadi beliau mengatakan fata fil asah, mengikut kepada pendapat asah, dia tidak boleh kembali kepada solat melakukan sujud sahwi sebab dia memberikan salam dengan sengaja. Naam, teruskan. Au sahwan wa qala al-faslu fata fil jadid. Naam, au sahwan. Sekarang dia terlupa. Sahwan, seperti mana kita mengatakan, dia terlupa yang dia kena melakukan sujud sahwi. Jadi dia pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas itu yakni dia teringat, tapi talal faslu. Talal faslu. Waktunya panjang. Bagaimana kita, apa ini kadar ini waktu yang panjang dan waktu yang pendek? Waktu yang panjang di sini apa maksudnya? Bila fuqaha ini mengatakan talal faslu, biasanya mereka memaksudkan adalah solat ini 2 rakaat. Yakni apa-apa yang lebih daripada masa untuk kita melakukan solat 2 rakaat dengan ringkas, maka itu adalah tulul fasl. Tetapi apa yang kurang, tidak ada masalah. Kalau sekiranya satu orang ini dia baru pergi kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas itu dia duduk sebentar, dia teringat. Baik, dia cepat-cepat kembali kepada solat dan melakukan sujud sahwi, tidak ada masalah. Ini masa yang singkat. Tapi kalau masa yang panjang, tidak boleh dia kembali kepada solat. Jadi beliau mengatakan wa talal faslu fata fil jadid. Juga ini kita ada khilaf ini di antara qaul jadid dengan qaul qadim di sini. Qaulul jadid ini mengatakan kalau sekiranya ada tulul fasli, maka tidak dibolehkan dia kembali kepada solat. Berbeza dengan qaulul qadim, seperti mana Khatib Syirbini mengatakan bi khilafil qadim fi sahwi bin naqdi. Beliau mengatakan ia boleh ia boleh membatalkan dalam pendapat ini yang qadim. Nah, teruskan. Wa illa fala 'ala an-nas. Wa idza sajada. Wa illa fala. Apa maksudnya ni wa illa fala? Kalau sekiranya dia bukan tulul fasl, maka dibolehkan dia kembali kepada solat. Aywa, mengikut kepada pendapat ini dipilih. Teruskan. Wa idza sajada sara 'aidan ila salati fil 'asr. Wa idza sajada sara 'aidan ila salat. Sekarang dia kembali kepada solat untuk melakukan sujud sahwi. Selepas itu dia melakukan sesuatu yang membatalkan solatnya. Adakah solatnya batal? Batal solatnya. Misalnya begini sekarang dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas itu dia teringat dia terlupa sujud sahwi. Dia niat kembali kepada solat untuk melakukan sujud sahwi. Bila dia niat kembali kepada solat, sekarang dia kembali kepada solat, maka dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kalau sekiranya dia terkeluar angin misalnya, dia kembali kepada melakukan sujud sahwi, dia terkeluar angin, maka batal solatnya. Dia nak kena solat sekali lagi. Sebab bila dia kembali kepada sujud sahwi, maksudnya dia kembali kepada solat. Maka di sini penulis ini mengatakan sara aidan ila salati fil asah. Teruskan. Walau saha imamul jumu'ati wa sajadu fabana Walau saha imamul jumu'ati wa sajdu fabana fawtuha atammuha zuhran wa sajadu. Nah, sekarang ini penulis mengatakan walau saha imamul jumu'ah. Ini misal yang lain. Sekarang ini penulis ini memberikan misal tentang solat Jumaat. Imam melakukan kesilapan dan dia nak melakukan sujud sahwi. Siapa yang nak melakukan sujud sahwi? Imamul Jumaah, solat Jumaat. Dia nak melakukan sujud sahwi.
Tetapi keadaannya adalah dia melakukan solat Jumaat pada akhir waktu. Akhir waktu. Misalnya adalah begini. Sekarang kita mengatakan misalan asar pukul 4 petang. Dan mereka melakukan solat Jumaat pukul 3.55. 3.55. Solat Jumaat. Baik, seperti mana kita maklum, solat Jumaat ini sah kita melakukan selagi mana pada waktu zuhur. Dan wajib ke semua solat Jumaat berlaku pada waktu zuhur. Kalau sebahagian daripada solat termasuk waktu asar, tidak sah yang ini Jumaat. Wajib mereka solat 4 rakaat zuhur. Jadi sekarang misal adalah dia melakukan solat pada 3.55. Solat Jumaat. Selepas itu apabila sampai kepada 3.59 dan 30 saat, imam melakukan sujud sahwi. Imam melakukan sujud sahwi. Allahu Akbar. Dia bangun. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Bila dia sedang melakukan sujud yang kedua, sujud sahwi, masuk waktu asar. Boleh faham? Masuk waktu asar. Maka di sini penulis ini mengatakan, beliau mengatakan, lau saha imamul jumu'ati wasajadu, yakni semua melakukan sujud sahwi, fabana fautuha, sekarang yang ini ternyata waktu solat Jumaat dah habis. Waktu solat Jumaat dah habis. Atammu zuhran. Sekarang semua ini jemaah ini, imam ini nak kena bangun pada rakaat yang ketiga. Boleh faham insya-Allah? Dia nak kena bangun yakni pada rakaat yang ketiga dan naik pada rakaat yang keempat. Sebab wajib dia melakukan solat zuhur sekarang. Solat Jumaat tidak sah. Dia nak kena melakukan solat zuhur, naik pada 4 rakaat. Adakah disunatkan mereka melakukan sujud sahwi? Di sini beliau mengatakan wasajadu. Disunatkan mereka melakukan sujud sahwi sekali lagi. Sebab sujud sahwi yang tadi tak pakai. Kenapa? Sebab solat Jumaat itu ternyata tidak sah sebagai Jumaat. Sekarang sudah jadi solat zuhur. Jadi dia nak kena melakukan solat 4 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Nah, teruskan. Walau dhanna sahwan fasajada walau dhanna sahwan fasajada fabana amadu fabana adamuhu sajada fil asah. Nah, ini adalah misal seperti apa? Satu orang ini dia melakukan sujud sahwi. Dia menyangkakan dia ada sujud sahwi. Jadi dia pun sujud. Apabila dia melakukan sujud sahwi, sedang dia melakukan sujud sahwi, dia teringat sebenarnya dia tidak ada sujud sahwi. Boleh faham? Misal seperti apa? Satu orang dia menyangkakan dia tak buat tasyahud awal tadi. Jadi dia pun melakukan sujud sahwi pada akhir solat ni. Tapi apabila dia melakukan sujud sahwi, dia teringat sebenarnya dia dah ada buat tasyahud awal. Boleh faham insya-Allah? Sebenarnya dia ada buat tasyahud awal. Maka adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi sekali lagi? Di sini penulis mengatakan mengikut kepada pendapat asah, disunatkan dia melakukan sujud sahwi sekali lagi. Nampak tak? Boleh kita faham insya-Allah? Jadi sekarang dia menyangkakan dia meninggalkan tasyahud awal. Jadi dia buat sujud sahwi. Apabila dia melakukan sujud sahwi, ternyata yang tadi dia telah melakukan tasyahud awal. Maka kita mengatakan disunatkan dia melakukan sujud sahwi sekali lagi. Ya salam, kenapa disunatkan dia melakukan sujud sahwi sekali lagi? Kenapa disunatkan dia melakukan sujud sahwi sekali lagi? Sebab sujud yang dia melakukan tadi sepatutnya tidak dilakukan. Dia telah menambahkan sujud. Dia telah menambahkan yang sujud yang sepatutnya dia tidak melakukan. Maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi atas sujud yang dia melakukan, penambahan yang sujud yang dia telah melakukan. Jadi ini yang dimaksudkan di sini mengikut kepada pendapat ini asah. Khatib bin Syirbini ada sebut ini kaedah di dalam ini syarah. Jadi antum boleh lihat. Tapi ala kulli hal berdasarkan dengan matan minhaj, dia adalah perkara yang mudah.
Beliau mengatakan wadabitu hadha anna sahwa fi sujudi sahwi la yaqtadi sujud kama marra was-sahwu bihi yaqtadihi. Antum boleh underline ini. Yani beliau mengatakan wadabitu hadha anna sahwa fi sujudi sahwi la yaqtadi sujud. Jadi dia membezakan yakni di antara seseorang itu melakukan kekurangan setelah yakni dia melakukan sujud sahwi, beza dengan kalau dia melakukan kekurangan sebelum yang dia melakukan sujud sahwi. Yani misalan kalau setelah dia melakukan sujud sahwi, dia melakukan kesilapan setelah yang sujud sahwi, adakah dia sujud sekali lagi? Dia tidak melakukan sujud sekali lagi, sebab dia telah melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya dia melakukan sebelum, maka sujud sahwi itu menampalkan kekurangan yakni sebelum dan juga yakni selepas. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.